Hari ini, 17 Disember, Rhapsody Reality. Pastor Chris berkongsikan satu mesej yang bertajuk Bersedia untuk kepulangannya kembali yang tidak lama lagi. Haleluya. Ayat pembukaan kita dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Kerana Tuhan sendiri akan turun dari syurga dengan satu sorakan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi trompet Tuhan. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yesus telah mati untuk dosa-dosa seluruh dunia. Dia tidak mati sia-sia. Dia juga tidak mati untuk agama. Beberapa lama kemudian, selepas kematiannya, dia naik ke syurga. Haleluya. Namun sebelum dia naik, dia telah berjanji untuk datang kembali. Sediakan hidup kamu untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Dia akan datang ke gereja tanpa cacat atau kerut atau tidak bercacat celah. Satu gereja yang kudus dan tidak cacat. Satu gereja yang hidup dalam iman, berjalan dalam firman Tuhan, dan memanifestasikan realiti-realiti kerajaan. Haleluya. Inilah sebabnya mengapa kita berdakwah dan mesti terus memberitakan Injil dengan penuh kesungguhan. Alkitab berfirman, kerana penyelamatan satu roh ada sukacita di syurga. Haleluya. Inilah firman dari Lukas 15 ayat 7. Jadi, jangan jadi pasif maupun leka tentang Injil. Sebab inilah kita hidup. Sebab untuk inilah kehidupan kita. Tuhan meninggalkan kita di sini untuk memenangi roh-roh orang ke dalam Kristus. Buat keputusan untuk menjadi apa yang Tuhan mahukan kamu menjadi. Dan untuk memenuhi impiannya. Jangan hidup sia-sia. Jangan hidup untuk diri kamu sendiri. Hidup untuknya. Berdiri kukuh di dalamnya. Kerana dia menjadikan kamu seorang pemenang dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Sedarlah dan hiduplah kerana Kristus Yesus telah memberikan kamu kuasa ke atas semua iblis. Dia memberikan kamu kuasa ke atas ketakutan. Jangan takut terhadap apa-apa. Dan apabila dia datang kembali, kita akan membawa hasil tuaian kita dan kita akan memberi kesemuanya yang telah kita menang. Dan dia akan berkata, syabas, kamu hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Untuk semua sebab inilah kita melakukannya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang dikasihi, aku mengucapkan terima kasih untuk Injil kerajaan-Mu yang mulia, yang telah diamanahkan kepada aku. Dengan penuh kesungguhan dan segera, aku memberitakan Injil kebenaran ini, merampas ramai orang dari kemusnahan dan kutukan, dan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia, dan kebebasan anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Untuk merenung ayat yang selanjutnya, baca dari Mazmur 42 ayat 1, Kisah Para Rasul 4 ayat 12,
dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Tuhan berkati saudara-saudari sekalian. Hari ini 17 Desember Rhapsody Reality. Pastor Chris berkongsikan satu mesej yang bertajuk Bersedia untuk kepulangannya kembali yang tidak lama lagi. Haleluya. Ayat pembukaan kita dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Kerana Tuhan sendiri akan turun dari syurga dengan satu sorakan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi trompet Tuhan. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yesus telah mati untuk dosa-dosa seluruh dunia. Dia tidak mati sia-sia. Dia juga tidak mati untuk agama. Beberapa lama kemudian, selepas kematiannya, dia naik ke syurga. Haleluya. Namun sebelum dia naik, dia telah berjanji untuk datang kembali. Sediakan hidup kamu untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Dia akan datang ke gereja tanpa cacat atau kerut atau tidak bercacat celah. Satu gereja yang kudus dan tidak cacat. Satu gereja yang hidup dalam iman, berjalan dalam firman Tuhan dan memanifestasikan realiti-realiti kerajaan. Haleluya. Inilah sebabnya mengapa kita berdakwah dan mesti terus memberitakan Injil dengan penuh kesungguhan. Alkitab berfirman, kerana penyelamatan satu roh, ada sukacita di syurga. Haleluya. Inilah firman dari Lukas 15 ayat 7. Jadi, jangan jadi pasif maupun leka tentang Injil. Sebab inilah kita hidup. Sebab untuk inilah kehidupan kita. Tuhan meninggalkan kita di sini untuk memenangi roh-roh orang ke dalam Kristus. Buat keputusan untuk menjadi apa yang Tuhan mahukan kamu menjadi dan untuk memenuhi impiannya. Jangan hidup sia-sia. Jangan hidup untuk diri kamu sendiri. Hidup untuknya. Berdiri kukuh di dalamnya. Kerana dia menjadikan kamu seorang pemenang dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Sedarlah dan hiduplah kerana Kristus Yesus telah memberikan kamu kuasa ke atas semua iblis. Dia memberikan kamu kuasa ke atas ketakutan. Jangan takut terhadap apa-apa. Dan apabila dia datang kembali, kita akan membawa hasil tuaian kita dan kita akan memberi kesemuanya yang telah kita menang. Dan dia akan berkata, syabas, kamu hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Untuk semua sebab inilah kita melakukannya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang dikasihi, aku mengucapkan terima kasih untuk Injil kerajaan-Mu yang mulia, yang telah diamanahkan kepada aku. Dengan penuh kesungguhan dan segera, aku memberitakan Injil kebenaran ini, merampas ramai orang dari kemusnahan dan kutukan, dan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia, dan kebebasan anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Untuk merenung
Ayat yang selanjutnya baca dari Mazmur 42 ayat 1, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Tuhan berkati saudara-saudari sekalian.